Okay, Assalamualaikum. Kita akan membincangkan satu topik iaitu fizik kuantum, kesan fotoelektrik, modul C. Okay, bab 7 kan. Okay kan. Okay, mula kita akan bincang dulu tentang bab awal tu 7.1 yang masih belum habis, iaitu pembelauan dan mikroskop kan. Antara sinar cahaya dan sinar elektron. Jadi ada dua sinar lah. Sinar cahaya ni terujuk pada sinar tampak lah, sinar nampak iaitu merah, oranye, kuning, cahaya putih lah kita kata sinar elektron ni adalah dalam sinaran yang berfrekuensi tinggi. Okey, kita tengok sekarang tentang pembelauan yang berlaku pada elektron kan. Jadi pembelauan elektron berlaku kan apabila elektron tu bergerak kan. Kamu dah belajar bab elektronik kan, di mana hot cathode, maksudnya cathode yang membebaskan elektron yang menghasilkan satu beam elektron dan melalui celahan sempit yang ada pada grafik ditembak pada grafik, dia akan menghasilkan terhasilnya belauan. Corak belauannya dihasilkan dalam bentuk gambar kita tengok sini. Corak belauan elektron melalui lapisan grafik nipis. Ini corak belauan. Maksudnya gelombang elektron tu bersifat gelombang lah, bersifat gelombang. Apa ciri-ciri gelombang? Siapa ingat? Iaitu menghasilkan pembelauan dan juga menghasilkan interference. Sifat-sifat gelombang kamu tahu Okey kita teruskan. Okey, dia kata kewujudan sifat gelombang bagi elektron telah disahkan melalui eksperimen pembelauan elektron. Jadi ini menunjukkan elektron bersifat gelombang. Ingat, elektron ni bersifat zarah dan juga bersifat gelombang. Sebab elektron tu ada jisim. Okey kan? Untuk pengetahuan kamu kan. Nilai jisim pun kita ada nilai dia kan. Okey, dia kata corak pembelauan elektron melalui lapisan grafik nipis. Inilah tentang bentuk kan. Okey. Ini kita kata grafik tu dalam keadaan lubang jarum lah kan. Lubang jarum. Dia kata corak pembelauan dan interferens gelombang menyerupai corak pembelauan dan interferens gelombang cahaya. Menyerupai kan. Dia kata. Okay, kita teruskan. Okey, ni dia cakap tidak. Dia kata elektron menunjukkan sifat gelombang. Okey. Cuba tengok sini kan. Elektron sama juga elektron apabila melalui dua celah ataupun dua celah sempit atau kita panggil dua celah yang kan. Dalam eksperimen dua celah yang kan. Ada dua celah sempit ni akan menghasilkan interference. Pattern interference yang sama dalam pembelauan kan. Sama kan. Pembelauan dan juga interference. Okey, kita pergi pada yang seterusnya, itu pembelauan cahaya. Kita pergi balik bab yang sebelum tu. Kita belajar bab pembelauan gelombang cahaya. Dalam bab gelombang lah yang baru kita sentuh kan. Dia kata kewujudan sifat gelombang bagi cahaya telah disahkan melalui eksperimen pembelauan cahaya. Cahaya dah tentu kita nampak dia bersifat gelombang. Ini bentuk pembelauan gelombang cahaya. Apabila cahaya melalui bukaan membulat ataupun terpanggil lubang jarum. Ini terdapat dalam buku teks kamu kan. Okey, jadi corak melawan melalui lubang jarum ataupun kita panggil penghalang. Ini penghalang, ada lubang jarum. Slit ni tadi kan. Jadi panjang gelombang satu alur elektron 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Kenapa? Sebab gelombang elektron ni adalah gelombang elektromagnet yang mempunyai tenaga yang tinggi. Jadi tenaga tinggi dia mempunyai frekuensi yang tinggi kan. Frekuensi dia tinggi berbanding dengan gelombang cahaya kita ni. Cahaya nampak kan. Cahaya nampak kan. Jadi dalam 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek. Lambda ni. Okey, ni istilah tu ya. Kesan berlawan kurang jelas. Kan? Jadi kesan pembelauan dia agak kurang jelas sebab lambda dia pendek. Okey, ingat kan, untuk pembelauan kita perlukan kesan pembelauan yang tinggi, kita perlu lambda yang apa? Lambda yang panjang. Contohnya kalau merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, ungu, warna yang mempunyai pembelauan yang lebih ialah warna apa? Siapa ingat? Kalau warna nampak, saya nampak. Warna apa tu? Kamu dengar ke cikgu punya? Hello? Ada ke? Cikgu ada, cikgu ada record. Okey kan? Dengar
Dengar suara cikgu dah? Ingat. Dengar. Dengar. Jadi warna yang kita pilih adalah warna merah. Warna merah sebab dia pemelawan dia lebih jelas. Tapi dalam kes ini, okey, terima kasih. Elektron ialah 1000 hingga 10,000 lebih pendek. Jadi kesan perlawannya agak kurang jelas. Sebab tu kita guna grafik tadi flat grafik ataupun carbon. Okey Jadi sifat ini amat penting menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron dapat menghasilkan kita akan tengok resolusi yang lebih tinggi berbanding dengan mikroskop yang biasa. Itu kesimpulan kita dapat di sini lihat. Okey, kita ada dua. Yang pertama ialah mikroskop cahaya biasa, light microscope. Yang sebelah kanan kamu ialah scanning electron microscope ataupun kita panggil mikroskop elektron. Mikroskop elektron, apa beza antara dua ni Pertama, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya menggunakan alur cahaya sebagai medium dah untuk melihat. Elektron menggunakan alur elektron. Yang kita tengok tadi hanya membanding beza objek-objek yang panjang gelombang dalam 10 kuasa negatif 7 meter. Jadi kita boleh lihat objek yang kecil sehingga 10 negatif 7 meter. Kalau dia dekat dengan mikrometer lah. Mikrometer mikrometer lebih kurang macam tu lah Okey, kita teruskan. Okey, yang berikutnya dapat melihat zarah yang panjang gelombangnya jauh lebih kecil daripada ni. Maksudnya dia boleh capai lebih pada ni. Mungkin 10 kuasa negatif 9 ataupun lebih kita sampai. Maksudnya dapat lebih nampak lebih detail lah. Senang, lebih jelas Jadi panjang gelombang yang besar, cahaya kita dah terang tadi dah, dan mikroskop elektron panjang gelombang kecil, sebab kita kata kesan pemelawan dia kecil. Okey Jadi sebab panjang gelombang yang besar, kuasa resolusi dia jadi rendah. Jadi panjang gelombang kecil menghasilkan kuasa resolusi yang tinggi. Ini maksudnya dia berkadar songsang. Panjang gelombang dengan kuasa resolusi adalah berkadar songsang. Jadi dekat sini kebolehan melihat adalah kurang jelas. Kurang jelas tapi boleh lihat jugalah tapi kurang jelas. Yang ni kebolehan melihat adalah dengan lebih jelas. Lebih detail lah, lebih nampak benda tu satu persatu lebih nampak. Okey, kita teruskan Okey. Ini contoh kalau kita tengok sini sel darah dalam keadaan begini saja. Ini untuk dalam mikroskop cahaya. Ni. Ataupun kita tengok haiwan ada macam inilah haiwan Okey, imej sel darah di bawah mikroskop. Kita akan tengok macam ni. Dia akan tunjuk lebih detail lagi dekat. Lagi dekat resolusi yang tinggi. Begitu juga dengan sel haiwan dia akan nampak lebih dalam nampak bentuk dia lagi jelas. Okey Itu perbandingan antara mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron. Okey, di sini cikgu nak cerita kesimpulan dia. Kita faktor menentukan kuasa pembezaan jelas mikroskop dengan panjang gelombang sinaran yang melalui mikroskop itu. Jadi ada dua Jadi gelombang cahaya frekuensi dia panjang gelombang dia tinggi dan mikroskop elektron panjang gelombangnya agak pendek. Bila dia pendek, lambda pendek, dapat melihat zarah panjang gelombangnya lebih daripada ni. Kita ni Ataupun kita kata lambda yang pendek untuk mikroskop elektron yang menghasilkan kuasa resolusi pembesaran yang tinggi. Jadi hubungan antara kuasa resolusi dengan lambda adalah berkadar songsang. Jadi kita akan melihat objek yang lebih jelas. Itu konsep yang ada dalam mikroskop. Kita tak bincang terlalu detail lah. Cuma bincang dalam konsep dari segi panjang gelombang dan juga kuasa resolusi Okey, boleh Ada soalan Tak ada Okey, tak apalah, kita teruskan Kalau tak ada saja. Okey, tak apa. Okey. Kesan fotoelektrik. Kesan fotoelektrik Apa tu kesan fotoelektrik? Kita tengok sini. Kita ada permukaan logam. Okey, kita ada cahaya. Satu cahaya. Cahaya tampak lah Tengok cahaya apa yang kita guna. Cahaya ni banyak Cahaya tampak, cahaya ultraviolet, macam kita guna Jadi kesan fotoelektrik begini. Apabila satu permukaan logam disinari oleh satu cahaya yang mempunyai frekuensi yang tinggi.
Jadi frekuensi yang tinggi dah tentu kamu tahu kita ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, ungu, mok biru kan. Jadi warna ungu adalah warna yang mempunyai frekuensi yang tinggi kan. Frekuensi yang tinggi kerana panjang gelombang yang pendek kan. Jadi frekuensi yang tinggi bermaksud tenaga foton yang tinggi. Ini terangkan dalam Einstein, di mana cahaya itu adalah zarah. Right? Bila dia sebagai zarah, dia akan cahaya dia akan menendang elektron yang ada pada permukaan logam. Dia akan menolak elektron yang ada permukaan logam. Seolah-olah berlakunya bersifat zarah. Kita bincang hari itu kan. Jadi elektron daripada logam itu dipancar. Elektron yang daripada logam itu dapat dipancar keluar. Sebab cahaya ni frekuensi tinggi, dia akan menolak elektron yang ada permukaan logam ni keluar. Ini dikatakan sebagai kesan fotoelektrik. Okey kan? Dia kata kan, fenomena ni panggil satu fenomena kan? Fenomena kesan fotoelektrik. Banyak fenomena yang kamu dah tahu kan. Kalau gelombang, fenomena seperti pembelauan, pantulan, interference, itu contoh-contoh fenomena lah kan. Kita bincang itu kan. Okey, cahaya bertindak seperti ke permukaan logam dan elektron akan terpancar keluar. Okey, sekiranya apa? Sekiranya permukaan logam disinari oleh cahaya yang punya frekuensi yang rendah. Cahaya yang kita guna ni frekuensi rendah. Apa contohnya? Warna merah. Warna merah, frekuensi yang rendah. Bila frekuensi rendah, tenaga foton yang rendah. Kenapa? Sebab warna merah lambda yang besar ataupun panjang gelombang yang besar. Bila panjang gelombang besar, frekuensi yang rendah. Kan? Rendah, jadi tenaga pun rendah. Jadi tak berupaya untuk menolak elektron ni keluar. Kan? Jadi tidak dapat dipancar keluar. Jadi tidak berlakulah fenomena kesan fotoelektrik. Dia kata sini, walaupun apa? Walaupun kita menggunakan keamatan cahaya yang tinggi. Walaupun kita guna cahaya yang tinggi. Kata kita ambil warna merah, kita guna warna merah yang paling terang, paling kuat cahaya dia. Tetap elektron tak boleh keluar. Sebab apa? Frekuensinya tak melepasi. Frekuensi, jadi kita bincang, nama dia frekuensi ambang. Kan? Frekuensi cahaya merah tak boleh melepasi frekuensi yang ada pada logam ini. Iaitu frekuensi ambang. Kan? Kita bincang. Kan? Okey. Ini adalah konsep tentang komponen dalam eksperimen kesan fotoelektrik. Jadi kita tengok sini kan. Salah satu, yang pertama dari segi kathod. Pertama kathod. Kathod kenapa? Sebab ni ada bateri, ada terminal negatif, positif. Jadi arus ni elektron. Okey. Dan ini adalah terminal positif. Kan? Jadi elektron dihasilkan di terminal negatif. Jadi elektron akan bergerak daripada kathod ke anod. Yang ni kita bincang dalam bab elektronik lah. Tapi elektronik kita guna tenaga terma kan? Tapi ini tenaga cahaya. Kan? Okey, yang pertama dia kata kathod menerima sinaran gelombang elektromagnet dan memancarkan elektron daripada kathod. Memancarkan elektron. Jadi dia menerima gelombang elektromagnet, maksudnya sumber cahaya lah kan. Memancar pada permukaan logam ni, logam yang daripada kathod, logam peker cahaya ni, menyebabkan elektron daripadanya akan terpancar. Tu cerita dia. Yang kedua, anod. Jadi anod adalah terminal positif. Kita tahu. Jadi apa fungsi anod? Mengumpul atau menerima pancaran elektron daripada kathod. Maksudnya elektron akan bergerak daripada kathod ke anod. Okay. Sumber cahaya. Sumber cahaya adalah sinaran elektromagnet yang kita jaga bincangkan tadi. Jadi gelombang elektromagnet ataupun sumber cahaya, yang kita kata tenaga cahaya. Kalau kamu kata tenaga cahaya, formula dia E sama dengan HF. Ini terangkan dalam bab Einstein. Tenaga sebagai foton. Tenaga foton kan. Ditujukan ke atas kathod permukaan logam untuk mengeluarkan elektron dari permukaan. Jadi cahaya ini digunakan untuk mengeluarkan elektron pada permukaan logam peker cahaya. Itu tugas dia. Okey kan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya, iaitu miliammeter. Apa tugas millimeter? Kamu dah tahu kan? Mengukur arus yang mengalir dalam liter. Fotoelektrik. Bila elektron bergerak je sampai saja di anod, maksudnya arus elektrik sedang terhasil. Jadi miliammeter akan mengukur arus yang mengalir ataupun arus fotoelektrik yang mengalir.
Okey, kita pergi pada yang seterusnya, iaitu vacuum. Apa tu vacuum? Vacuum. Ni kawasan vacuum. Kenapa vacuum? Sama juga kita bincang dalam bab elektronik hari tu. Kata vacuum tugasnya ialah untuk memastikan tiada gangguan kepada pancaran elektron daripada katot ke anod. Dan kita sudah tahu, vacuum ni adalah penebat. Dia adalah sini penebat. Jadi elektron daripada katot boleh bergerak ke anod. Dipaksa bergerak katot ke anod disebabkan adanya sumber cahaya yang berfrekuensi tinggi ni. Cahaya frekuensi tinggi menyebabkan elektron bergerak ke sini. Walaupun vacuum dianggap sebagai penebat ataupun insulator. Boleh Boleh faham Okey, cikgu teruskan Apabila frekuensi alur cahaya rendah, kalau ni frekuensi rendah, tiada elektron dipancarkan. Kalau cahaya ni frekuensi dia rendah, jadi elektron tak bergerak, arus pun tak dihasilkan. Okey. Apabila bertambah, elektron mula dipancarkan. Ini cikgu dah terang tadi tentang bergantung kepada frekuensi. Okey. Okey, ada soalan nak tanya tentang slide ni? Ada tak ada? Tak ada tak ada, tak boleh teruskan Okey, seterusnya kita pergi pada konsep eksperimen kesan fotoelektrik. Tak ada cikgu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Teruskan. Okey, kita tahu dah arus bergerak daripada terminal positif ke negatif. Jadi kita dah tahu sini, elektron bergerak daripada sini ke sini, negatif ke positif. Arus akan bergerak daripada positif ke negatif. Berlawanan arah Okey, kita dah tahu dah. Ni gerakan elektron dengan arus adalah berlawanan dalam bab elektrik Jadi vacuum tu adalah penebat sebenarnya. Tadi cikgu cerita dah. Jadi elektron tidak dapat bergerak daripada katot ke anod. Kalau ikut, elektron tak boleh bergerak daripada katot ke anod. Sebab vacuum adalah penebat, tidak membenarkan arus mengalir ataupun elektron bergerak daripada katot ke anod kalau ikut vacuum. Jadi macam mana nak bagi bergerak juga? Kita letakkan sinaran ni Oleh itu, elektron memerlukan tenaga tambahan untuk menolak atau menggerakkannya. Mana datang tenaga tu? Tenaga tu datang daripada sumber cahaya. Kalau kita bincang bab dalam kita panggil elektronik ataupun pancaran term ion, kita perlukan tenaga apa? Kita perlukan tenaga, siapa ingat? Untuk menggerakkan elektron, kita perlu tenaga apa? Siapa ingat? Tenaga apa tu? Untuk menggerakkan elektron daripada katot ke anod. Apa tenaga yang kita perlukan? Dalam pancaran term ion. Tak ingat Tak ada dia tak apalah. Pancaran kita perlukan tenaga haba yang dihasilkan daripada filament. Tenaga haba yang dihasilkan daripada filament itu. Kalau kamu ingatlah. Tak apa, minggu berikutnya kita akan bincang lagi Apabila permukaan logam yang peka cahaya katot disinari oleh alur cahaya yang berfrekuensi tinggi, ini cikgu dah terang tadi dah. Syarat dia mesti frekuensi tinggi. Logam ini disinari dengan cahaya. Okey, elektron terpancar. Ada tu elektron terpancar dan elektron dinamakan ni dah kamu dah tahu dah. Okey. Fotoelektron terpancar itu akan ditarik ke anod yang berupayaan positif. Jadi katot dianggap sebagai terminal negatif, anod terminal positif. Ini terangkan tadi. Okey, jadi pergerakan elektron daripada katot ke anod akan menghasilkan arus pada arah terminal positif ke terminal negatif. Yang bertentangan arah dengan pergerakan elektron. Okey Jadi menunjukkan jadi milimeter akan menunjukkan bacaan arus apabila elektron bergerak daripada katot ke anod ataupun arus mengalir. Okey, ni contoh Okey, boleh saya kita teruskan Okey, teori klasik. Ni cerita lama lah, teori klasik. Teori klasik sebelum ni saintis fikir macam ni. Sebenarnya ada kesilapan daripada saintis begini dia kata tenaga kinetik elektron dibebas bergantung kepada keamatan sinar. Tapi kalau kita belajar dalam elektronik, kita kata bergantung kepada suhu filament ataupun suhu kita panggil suhu katot tu suhu katot ni dipanaskan. Okay. Jadi elektron yang dibebaskan daripada sebarang frekuensi, dia tak kisah letaklah frekuensi apa pun tak apa atau panjang gelombang apa pun tak apa, tidak bergantung pada frekuensi. Elektron yang bebas tu tak bergantung pada frekuensi, tapi bergantung pada kekuatan atau
dibebaskan jika tenaga mencukupi. Okay. Elektron dibebaskan jika tenaga mencukupi dan mengambil masa untuk keluar dari permukaan. Dia menganggap seperti sinar cahaya ni seperti tenaga haba. Boleh faham? Dalam konsep teori klasik. Okey, boleh Okey, jom teruskan. Okey. Okey, keamatan cahaya tinggi. Bila keamatan cahaya tinggi, kalau teori klasik kita apa? Cahaya tinggi kan? Jadi masa yang pendek untuk elektron serap tenaga untuk terlepas keluar daripada permukaan logam. Kalau keamatan dia tinggi. Kalau keamatan dia rendah, dia perlukan masa yang lebih panjang. Ni teori ni telah terbatal masa yang panjang untuk elektron serap tenaga terlepas keluar daripada permukaan logam. Terbatal sebab apa? Kita akan tengok nanti Perkara ini telah diterangkan dalam pancaran term ion dalam bab elektronik. Kita diterangkan, tapi dalam bab term ionik pancaran term ion, kita tak gunakan cahaya. Kita gunakan filament sebagai memanaskan permukaan logam. Ingat itu beza dia. Pancaran term ion dengan teori klasik. Dalam teori ni, teori klasik ni, gelombang ni, kita menggunakan cahaya sebagai untuk melepaskan elektron daripada permukaannya. Itu beza dia. Okey, boleh faham Ada soalan nak tanya? Teori klasik boleh. batal Okey, tak apa Okey, kesan fotoelektrik daripada elektroskop. Kita akan bincang tentang konsep elektroskop. Ni ada satu macam eksperimen dia lah Okey. Mula-mula kita tengok gambar yang pertama. Gambar pertama tunjukkan orang sedang menggosok pembaris lah. Pembaris. Jadi tengok sini. Apabila pembaris perspek digosokkan dengan kain bulu. Kain ni. Elektron daripada kain bulu berpindah kepada pembaris. Maksudnya elektron daripada kain bulu. Dari kain bulu ni ada banyak elektron. Jadi elektron pergi kepada pembaris. Ni konsep elektrostatik yang kita bincangkan dalam bab elektrik Jadi pembaris tu sekarang bercas apa? Siapa boleh jawab? Pembaris tu akan bercas negatif ke positif? Elektron berpindah kepada pembaris. Positif. Negatif. Ya, elektron tu akan bercas negatif. Sebab apa? Elektron berpindah daripada kain bulu kepada pembaris. Jadi pembaris menerima elektron yang banyak. Elektron bercas apa? Negatif. Ini menyebabkan pembaris itu bercas negatif. Jadi pembaris itu akan bercas negatif. Dan apabila pembaris itu bercas negatif, didekatkan dengan kepingan logam zinc. Ni ada kepingan logam zinc ingat nampak ni logam zinc di atas ceper logam tersebut. Ataupun ceper elektroskop. Ada logam zinc. Logam ni sebagai dalam apa kita bincang bagi permukaan logam yang peka cahaya tu Okey, ni kepingan logam zinc. Dia letakkan di atas ni menyebabkan apa jadi? Nampak gambar ni? Menyebabkan kerajang kerajang emas bergerak macam ni, terangkat. Elektron bergerak turun ke kerajang emas. Jadi elektron yang ada pada atas permukaan ni akan turun ke bawah. Jadi sini penuh dengan elektron. Sebab sama cas di bawah ni, dia akan kembang ataupun mencapah. Dia akan kembang macam ni Tadi lang ada tutup Bila kamu letak aja di sini, elektron semua akan berpindah ke bawah. Sebab dua-dua ni elektron cas yang sama, negatif dengan negatif, dia akan menolak. Bila menolak, kerajang emas itu akan mencapah. Okey, clear Boleh clear Boleh faham Okey, boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. Okey, pertama sekali tengok gambar. Gambar yang pertama, apabila disinari dengan cahaya biasa. Cahaya biasa ni cahaya rumah kamu lah. Lampu putih ke, lampu biasa capahan kerajang emas tidak bergerak. Maksudnya masih lagi mencapah. Cuma gambar tak nampak sangat Dia masih lagi mencapah. Ada garisan ni Dia masih lagi mencapah. Walaupun kita letakkan cahaya, kita guna cahaya yang sangat terang. Sangat terang maksudnya keamatan yang sangat tinggi. Dia menyebabkan kerajang emas ni tidak memberi perubahan apa-apa pun bila cahaya yang terang. Okey, seterusnya kita guna apa? Ni apa alat ni? Nampak Kita guna apabila disinari dengan sinar ultra ungu. Ultra ungu maksudnya sinaran yang mempunyai frekuensi yang tinggi Dia kata capahan kerajang emas turun ke bawah. Terus menutup
turun ke bawah. Kenapa? Sebahagian daripada elektron yang ada di sini telah dikeluarkan oleh sinaran ultraungu. Kenapa? Sebab sinaran ultraungu mempunyai frekuensi yang tinggi. Jadi frekuensi ini mempunyai tenaga foton yang tinggi yang menolak elektron-elektron ni untuk keluar. Bila keluar, jadi kerajaan emas ni kurang. Dia kata ini sebabkan sebahagian elektron telah dibebaskan dari permukaan kepingan zinc. Jadi elektron banyak dah keluar dan menyebabkan elektroskop mengalami kehilangan elektron dan telah bercas normal balik, iaitu bercas neutral ataupun positif. Boleh itu konsep dia Okey, kita teruskan. Apa kesimpulan di sini? Kesimpulannya, ini menunjukkan bahawa kesan fotoelektrik apabila logam disinari dengan sinaran yang punya frekuensi yang tinggi, itu ultraungu, elektron akan dipancarkan. Logam apa? Logam kepingan zinc tadi ni. Okey, tenaga cahaya ialah foton. Kita tahu dah. Foton berkadar terus dengan frekuensi. Tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi sebab formula apa? E sama dengan HF. Okey. Satu foton daripada sinaran ultraviolet boleh keluarkan elektron sebab bawa tenaga yang tinggi. Walaupun dalam keamatan yang rendah, dia masih mampu mengeluarkan elektron. Tapi satu foton cahaya tampak ataupun cahaya yang biasa ni tidak dapat keluarkan elektron sebab tenaganya yang rendah atau frekuensi yang tinggi. Boleh faham je rasa kat sini. Cuma beza ni frekuensi rendah, ini frekuensi tinggi. Itu konsep yang ada pada kerajaan emas elektroskop. Okey rasa boleh kot kita teruskan ya. Okey, ciri-ciri fotoelektrik. Ciri-ciri fotoelektrik. Ni ciri-ciri dia lah. Kita berdasarkan dua konsep lah. Satu teori klasik dan teori fizik moden. Kita bagi teori kuantum hasil daripada eksperimen yang diperoleh yang membatalkan teori klasik. Teori klasik kan. Okey, elektron terpancar keluar. Tengok ni. Pancaran fotoelektron berlaku pada sebarang frekuensi. Dia kata pada mana frekuensi pun boleh berlaku. Teori klasik. Tapi teori kuantum kata apa? Dia kata pancaran fotoelektrik berlaku gelombang cahaya yang mesti berfrekuensi tinggi ataupun melebihi frekuensi ambang. Ambang apa? Frekuensi ambang yang ada pada permukaan logam ni. Kalau frekuensi ambang permukaan logam ni dalam, contohlah cikgu bagi 100 Hz. Contohlah 100 Hz. Jadi yang ini cahaya ni ada dalam 110 Hz. Jadi elektron akan terpancar keluar. Cahaya 110, permukaan logam 100, jadi baru boleh keluar elektron. Kalau cahaya ni 80, permukaan logam ni 100, jadi elektron tak dapat terpancar keluar. Itu maksud dia dalam konsep ni. Okey, keamatan cahaya tinggi. Ni konsep lama dia kata ni, dia tak apalah dia dipengaruhi ni, dipengaruhi oleh keamatan cahaya, teori klasik. Salah. Teori baru ataupun teori fizik moden ataupun teori kuantum tidak dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Okey, keamatan cahaya tinggi, pancaran fotoelektrik berlaku dengan cepat. Ataupun cahaya terang mempunyai kandungan tenaga yang tinggi dan boleh mengeluarkan elektron dengan cepat. Ini dia punya pemahaman yang ada. Dia kata cahaya terang mesti tenaga yang tinggi dan boleh mengeluarkan elektron yang cepat. Nampak macam betul kan? Tapi yang dilakukan dalam eksperimen dia jadi lain. Okey Ataupun pancaran fotoelektrik berlaku dengan lambat jika keamatan cahaya yang rendah. Sebenarnya apa berlaku? Sebenarnya dia tak kira cahaya itu keamatan tinggi atau rendah. Pancaran fotoelektrik berlaku secara serta-merta. Walaupun tinggi, walaupun rendah. Tidak memain peranan keamatan dalam konsep fotoelektrik. Itu yang penting kita kena faham dalam konteks ni. Okey. Kita pergi pada rumusan. Apa rumusan yang kita akan bincangkan? Okey, kita tahu cahaya itu sendiri adalah, formula dia adalah, ni tenaga cahaya, E sama dengan HF. Okey E sama dengan HF. Tembak kepada permukaan logam. Permukaan logam ni ada satu tenaga untuk mengatasinya supaya mengeluarkan elektron. Ada panggil, permukaan logam ada W. W dipanggil fungsi kerja.
Nanti kita akan bincang dalam bab yang seterusnya kan. W fungsi kerja W. Dan elektron yang terpancar keluar ni biasanya bila dah keluar dia akan bergerak, dia akan menghasilkan KE adalah tenaga kinetic energy, tenaga kinetik. Okey. Jadi frekuensi foton cahaya mestilah tinggi dalam konteks ni. Apa cahaya tinggi? Cahaya berwarna ungu, biru dan indigo. Walaupun dalam keadaan malam dia masih mampu mengeluarkan elektron keluar. Masih berupaya kan. Okey. Ni pula elektron. Semakin tinggi tenaga kinetik yang dipancarkan daripada permukaan logam. Kalau tenaga yang ni tinggi, tenaga apa? Tenaga cahaya dihasilkan ni tinggi, frekuensi dia tinggi. Jadi elektron yang terpancar ni adalah lebih banyak. Semakin tinggi tenaga kinetik yang dipancarkan. Okey. Okey, dan dekat logam tu dia ada panggil frekuensi. Jadi kita bincang nama frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang bagi itu logam. Jadi dekat logam ni ada frekuensi ambang. Yang W ni adalah fungsi kerja atau kerja minimum untuk mengeluarkan elektron W. Kerja minimum dan frekuensi minimum. Dan nilai ni adalah nilai yang tetap. Tetap maksudnya apa? Untuk logam zinc dia ada nilai dia, untuk logam yang lain dia ada nilai. Ikut logam-logam tertentu kan. Jadi nilai W dengan FO, frekuensi ambang ni adalah satu nilai yang tetap. Kan? Okey. Kita tengok pada elektron yang terpancar. Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan. Ni penting. Tenaga kinetik keluar tidak bergantung kepada keamatan. Walaupun kamu guna cahaya yang ungu yang keamatan yang tinggi. Kan? Keamatan yang tinggi. Kan? Dia tidak kan? Tidak bergantung kepada keamatan. Kecuali dia bergantung pada apa? Bergantung pada tenaga haba. Betul kan? Bila haba tu tinggi, baru elektron tu akan bergerak lebih cepat. Itu tenaga haba, faktor lain. Bukan faktor keamatan cahaya kan. Okey kan. Jadi bila keamatan cahaya bertambah, jadi fotoelektron tidak akan menghasilkan tenaga kinetik yang tinggi. Itu maksudnya. Ataupun elektron tidak menghasilkan tenaga kinetik yang tinggi. Okey. Ni cikgu dah terang tadi, frekuensi ambang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Boleh menghasilkan kesan foto. Jadi kalau frekuensi ambang yang rendah, maksudnya dia mudah melepaskan elektron. Ataupun frekuensi ambang yang rendah ataupun fungsi kerja yang rendah adalah mudah untuk melepaskan elektron. Satu logam tu untuk melepaskan elektron. Boleh faham Okey, ada soalan tak berkaitan dengan ni? Ada tak? Boleh? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Ada tanya boleh kita boleh ni kan. Okey, ni cerita tentang perbezaan pancaran term ion dengan pancaran fotoelektrik. Pancaran term ion nama pun term ion, terma. Terma akan menggerakkan elektron. Jadi tenaga haba yang menggerakkan elektron-elektron untuk berpindah daripada katot ke anod. Kalau dalam cahaya kita perlukan frekuensi yang tinggi, bukan keamatan jadi frekuensi yang tinggi supaya elektron dapat bergerak. Kita akan pilih cahaya apa yang kita akan pilih. Itu dia. Jadi tuan-tuan, pengeluaran elektron daripada permukaan logam melalui panjang terma mengambil masa yang lebih lama. Betul, sebab kita perlukan pemanasan. Jadi perlukan masa yang lama. Okey. Filament yang digunakan untuk menghasilkan tenaga haba. Tenaga haba digunakan untuk pengeluaran elektron daripada permukaan logam, sinar katot. Ini kita dah bincang pada elektron bergerak daripada katot ke anod apabila tenaga haba tu tinggi. Ini konsep dalam pancaran term ion. Bukan fotoelektrik fotoelektrik cahaya Dalam cahaya pula, pengeluaran elektron daripada permukaan logam berlaku secara serta-merta dengan syarat apa? Frekuensi cahaya itu mesti melebihi frekuensi ambang logam tersebut. Jadi setiap logam ada setiap frekuensi ambang dia sendiri. Dan juga ada fungsi kerjanya sendiri, iaitu W tadi tu. Jadi ingat. Jadi tenaga kinetik tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Ni dah terang tadi dah. Keamatan cahaya bertambah walaupun keamatan cahaya bertambah tetapi tidak menghasilkan fotoelektrik yang lebih tenaga kinetiknya. Walaupun kita tinggikan keamatan cahaya. Maksudnya tidak bergantung pada keamatan cahaya. Itu konsep yang ada pada ni Okey, kita teruskan.
Okey, kita pergi pada frekuensi ambang. Apa itu terang dari frekuensi ambang? Setiap logam mempunyai frekuensi ambang yang berlainan. Logam ni ada frekuensi tinggi, ada frekuensi ambang yang rendah ataupun fungsi kerja yang berbeza. Okey, kita tengok sekarang. Kita guna logam yang sama. Mungkin dalam kes ni kita tengok logam yang sama kot. Tengok dulu Okey, frekuensi ambang adalah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Frekuensi ambang, frekuensi yang minimum. Logam yang berbeza mempunyai frekuensi ambang yang berbeza. Kalau logam zinc, lain frekuensi ambang dia. Kalau logam tu ferrum, lain frekuensi ambang dia. Dia tak sama, Logam yang mempunyai frekuensi ambang yang rendah, ada logam yang mempunyai frekuensi ambang yang rendah, jadi kesan fotoelektrik mudah berlaku. Mudah berlaku maksudnya apa? Elektron mudah terbebas dari permukaan logam. Sebab apa? Frekuensi ambang logam tu rendah. Okey. Ataupun fungsi kerja dia pun rendah, sama juga. Elektron hanya akan dipancarkan dari permukaan logam itu jika frekuensi sinar melebihi frekuensi ambang. Jika cahaya yang kita pancarkan tu melebihi frekuensi ambang logam itu. Okey. Okey, ini bermaksud panjang gelombang lebih pendek daripada panjang gelombang ambang. Ni. Kalau frekuensi kena lebih. Kalau panjang gelombang kena kurang, lebih pendek. Kenapa? Sebab frekuensi, apabila frekuensi tinggi, panjang gelombang menjadi pendek. Dia berkadar songsang. Kita kena lebih daripada frekuensi ambang untuk berlakunya fotoelektron, ataupun kita nak perlukan kurang daripada panjang gelombang ambang. Panjang gelombang cahaya yang dihasilkan mesti lebih pendek ataupun lebih rendah daripada panjang gelombang ambang. Itu. Sebab lambda dengan frekuensi adalah berkadar songsang. Okey, kita tengok gambar ni Cahaya merah tidak dapat mengeluarkan elektron walaupun dalam keadaan yang sangat cerah. Cerah ni maksudnya keamatan yang tinggi. Tak dapat elektron keluar. Kenapa? Sebab frekuensi dia yang rendah. Ataupun kita kata panjang gelombang yang besar. Panjang gelombang yang besar. Okey. Boleh frekuensi dia rendah dan panjang gelombang dia besar Okey. Tengok yang kedua. Okey, yang kedua. Kita tengok pula warna biru. Warna biru ni frekuensi dia lebih tinggi pada merah Biru, ingat merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Biru, indigo, ungu. Maksudnya biru tu frekuensi yang tinggi Jadi blue light ataupun cahaya biru dapat mengeluarkan menghasilkan fotoelektrik dengan tenaga yang lebih daripada warna hijau. Walaupun dia adalah keadaan dim ni maksud apa? Dalam keadaan malam ataupun cahaya yang rendah, keamatan yang rendah. Walaupun keamatan dia rendah, tetapi dia berupaya mengeluarkan elektron daripada permukaan logam. Itu maksud dia Okey, boleh Boleh, ada soalan ke? Ada soalan tak? Ya. Okey, teruskan Okey, contoh sekarang cikgu tanya kamu soalan lah, tenang. Soalan pertama dia kata, adakah cahaya terang? Cahaya terang ni maksudnya keamatan yang tinggi akan memancarkan lebih banyak fotoelektron daripada permukaan logam berbanding dengan cahaya yang malam yang mempunyai frekuensi yang sama. Adakah tidak? Ya atau tidak jawapannya? Adakah cahaya terang boleh memancarkan? Tidak. Ya, tidak Sebab terang dengan gelap ni, malap ni, bukan gelap malap ni maksudnya keamatan. Keamatan, jadi kita kata tidak kerana keamatan cahaya tidak mempengaruhi bilangan fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Keamatan tidak mempengaruhi. Jadi ingat Okey, soalan seterusnya, mengapakah fotoelektron dipancar serta-merta dari permukaan logam apabila sinari dengan cahaya yang berfrekuensi tertentu? Frekuensi tertentu maksudnya frekuensi yang tinggi. Kenapa? Siapa nak cuba? Susah sikit ya? Okey lah, cikgu buat jawapan Dia kata, sebab apa berlakunya? Syarat dia mesti frekuensi cahaya yang dipancarkan itu
mesti melebihi apa? Melebihi frekuensi ambang. Frekuensi ambang. Itu yang penting. Ini idea penting. Kalau kamu dapat soalan ini, kamu ingat idea. Cahaya yang dipancarkan melebihi frekuensi ambang, barulah berlakunya fotoelektrik ataupun elektron dikeluarkan daripada permukaan logam. Okey kan? Apabila capai frekuensi ambang, elektron terus dipancarkan secara serta-merta. Tak perlu nak tunggu masa, tak ikut masa. Terus keluar elektronnya. Okey, seterusnya contoh, mengapakah keamatan cahaya yang bertambah tidak meningkatkan tenaga kinetik fotoelektron? Kenapa? Sahabat cuba. Sahabat cuba ni. Mengapakah keamatan cahaya yang bertambah tidak meningkatkan tenaga kinetik fotoelektron? Ni soalan jawapan ni dah jawab tadi lah. Sahabat cuba. Anda cuba tak? Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Ya, betul lah. Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung. Keamatan cahaya yang bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga elektrik. Okey, bagus Ain Syafiah. Betul kan? Okey. Itulah tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada frekuensi sinar kan. Dia kita kata kan. Ini yang jawapan dia lah. Okey, kita jawab soalan je seterusnya. Ni soalan mudah saja, soalan objektif, siapa boleh jawab kan. Antara berikut yang manakah tidak dapat jelaskan melalui teori gelombang. Teori gelombang ni merujuk pada teori klasik lah sebenarnya. Klasik. Jadi teori klasik ni banyak berkaitan dengan bab-bab yang sebelum ni kita belajar. Jadi apa jawapannya? Tidak dapat jelaskan. Siapa nak cuba? Mudah ya soalan ni. D. Ya, bagus. D kan. Pembiasan ni kita belajar dalam gelombang. Pembelawan ni kita gelombang. Interferon ni gelombang. Dan fotoelektrik baru tadi kita belajar kan. Bab baru. Jadi jawapannya D. Okey kan. Kita dapat terang. Sebab fotoelektrik ni menunjukkan sifat gelombang. Dan kadang-kadang dia menunjukkan sifat Fotoelektrik. ya. Fotoelektrik. Bagus kan. Betul. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Tengok sini. Okey, dia kata satu sinar gelombang elektromagnet tujukan kepada dua jenis permukaan logam A dan B. Cahaya sinar gelombang elektromagnet frekuensinya yang sama, 5/10 ni pun sama. Okey, sebab cahaya yang sama. Okey, dua permukaan logam A dan logam B. Ini logam A, ini logam B. Lain logam, lain frekuensi ambang dia. Nampak? Logam A frekuensi ambang dia 450. Logam B frekuensi ambang dia 688 nanometer. Ni. Jadi frekuensi dia berbeza. Cahaya yang ni, ni cahaya dia. Okey, tengok sini. Ni frekuensi cahaya ni. Okey kan? Okey, soalan dia. Ya, kita okey ni cahaya. Adakah elektron dapat dibebaskan daripada kedua-dua logam tersebut? Adakah dapat? Ingat kan? Syarat dia apa? Frekuensi yang dihasilkan mesti melebihi frekuensi ambang. Tapi malangnya dalam soalan ni, dia tak bagi frekuensi ambang. Dia bagi apa? Panjang gelombang ambang. Kan? Panjang gelombang ambang. Jadi kita kena tengok berapa frekuensi ambang untuk ni. Okay, jadi kita dapat lambda, kita bercari frekuensi dengan menggunakan formula iaitu V sama dengan F lambda. Ataupun kita kata C sama dengan F lambda. Jadi kita tengok jawapannya. Jadi kita jadikan lambda sebagai tajuk rumus. Ni formula asal formula apa? V sama dengan F lambda. Jadi V itu tukar jadi C sama dengan F lambda. Jadi lambda sama dengan C per F. Jadi C berapa? Laju cahaya 3/10 kuasa 8. F frekuensi yang diberi. Ikut frekuensi ambang dia. Jadi kita tengok sini kan. Frekuensi ni dulu. Kita ambil ni frekuensi ni dulu kan. Frekuensi ni. Maksudnya dalam soalan ni kita tak cari frekuensi kan. Sebab dia bagi lambda dua ni. Kita tukar ini dulu. Tukar ini jadi lambda. Kan. Lambda. Mesti pendek lah kan. Okey. Jadi 6/10 kuasa -7. Ataupun kita tukar dalam nanometer. Supaya lebih mudah. Kita dapati 600 nanometer. Nanometer kan. Ingat. Kalau kita cahaya mesti melebihi frekuensi ambang. Dalam sebab lambda. Kita tukar. Mesti kurang daripada lambda ini. Baru berlaku kebebasan fotoelektron. Sebab terbalik kan. Kalau frekuensi mesti melebihi frekuensi ambang. Kalau panjang gelombang mesti kurang daripada frekuensi ambang. Itu idea dia. Jadi syarat untuk elektron dipancarkan dari permukaan logam.
frekuensi sinar cahaya mesti melebihi frekuensi ambang. Ni kita dah terang tadi. Dan juga kan, panjang gelombang mesti kurang daripada panjang gelombang ambang logam. Mesti kurang. Sebab apa? Frekuensi dengan lambda adalah berkadar songsang. Jadi kita tengok sini. Logam B. Logam B apa cerita? Kita dapati bahawa 600 nanometer adalah kurang daripada 688 nanometer. Ingat bila kurang, panjang gelombang sinaran cahaya itu kurang daripada panjang gelombang ambang, maksudnya elektron dapat dipancarkan kurang. Boleh faham frekuensi kurang. Kalau frekuensi pula lambda kurang. Kalau frekuensi melebihi. Itu syarat dia. Jadi logam B macam mana pula? Macam mana? Adakah elektron dipancarkan untuk logam B? Siapa nak jawab? Ya atau tidak? Apa jawapan dia tu? Okey, tak apalah. Jadi kita tengok kan, sinar lambda yang dihasilkan adalah 600 nanometer. Kan? Okey. Yang B 688. Tengok sini kan. 68. Logam B logam A, logam A. Cikgu tersilap, minta maaf. Logam A, lambda ambang, ni 450, yang atas ni, sorry, 450. Panjang gelombang lebih pada panjang gelombang ambang logam. Jadi tiada pancaran gelombang. Jadi yang ini tadi berapa? 680 lebih daripada 450. Bila lebih, jadi tiada fotoelektron. Yang ini 600 dengan 688 kurang daripada permukaan logam. Jadi berlakunya elektron dipancarkan, fotoelektron. Mungkin cikgu tersilap sebut tadi, minta maaf lah Jadi kamu dah faham, cikgu dah perbetulkan tadi Okey, ada soalan nak tanya? Tu cikgu tersilap tadi sebut Dah faham ke? Faham tak faham? Faham cikgu. Boleh. Faham cikgu. Okey, tak apa. Faham cikgu. Takut cikgu tersilap sebut tadi kadang cikgu pun ada buat kesilapan juga Okey. Okey, kita pergi pada macam mana nak menentukan pemalar Planck ataupun age dengan kaedah-kaedah. Ni panjang sikit cerita dia Kita tengok betul. Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, ini adalah kita panggil LED merah disambungkan pada kit pemalar Planck Jadi dalam eksperimen kita nak cari macam mana nak kira pemalar Planck Okey, yang pertama kita tengok sini ada LED merah, betul, sambungkan pada kit pemalar Planck. Dan kita laraskan tombol potentiometer Potentiometer ni ada dalam gambar ni. Tu dia. Potentiometer tugas dia untuk melaraskan nilai voltan Nilai voltan daripada 1.5, lepas tu kita tambah jadi 1.6, 1.7 sampailah 3. Jadi tambahlah. Mungkin sampai sini kita stop lah kot. Okey, tengok sini nanti Tengok macam mana data tu diperolehi nanti Okey, kita teruskan. Ini voltmeter. Voltmeter kita nak buat bacaan lah. Kita nak ambil bacaan berapa bacaan yang diperolehi. Catat bacaan miliameter. Miliameter kat sini. Bacaan sebagai arus yang kita perolehi. Jadi mana satu pun boleh ubah manipulasi. Pun boleh buat manipulasi ialah bacaan voltmeter. Okey, voltan. Betul kan? Dan bergerak balas ialah arus dalam miliameter. Ni. Ini bergerak balas. Jadi kita gunakan lampu LED. Buat masa ni kita guna LED dulu. Dan kita isi data dalam jadual ni. Jadi apa yang kita rancang itu V 1.5 semua ni, ini adalah pemboleh ubah manipulasi yang patut diletakkan pada paksi X, dan arus adalah bergerak balas yang sepatutnya kita letak pada paksi Y. Okey, kita tengok seterusnya. Jadi kita ulangkan nilai V berbeza, isikan jadual bawah. Jadi 1.5 apa bacaan dia, 1.6 apa bacaan dia, kita isi terus. Dan kita isikan dan kita dapat nilai dia macam ni. Okay, dapati nilai dia semakin bertambah. Mula kosong dan meningkat terus bertambah. Nilai LED merah. Okey. Boleh Okey, ni satu eksperimen yang kita buat Jadi pada eksperimen tu, eksperimen LED merah ni, okey kita lukis graf arus melawan voltan. Arus melawan voltan, arus adalah bergerak balas paksi Y,
voltan adalah paksi X, iaitu manipulasi. Kita grafkan, kita buat graf ni, kita dapat graf dia macam ni. Dan bila graf tu kita buat dalam bentuk garis lurus, kita turunkan, kita dapati ada pintasan ataupun kita panggil pintasan graf pada paksi voltan. Pintasan graf pada paksi voltan dikenali dengan nama apa dia? Voltan pengaktifan. VA, activate voltage kan. Ini untuk warna merah sahaja. Jadi kita boleh dapat pengaktifan untuk LED merah kita dapat. Okey boleh faham. Kalau warna lain pula VA dia kan, ataupun voltan aktif dia kan. Voltan pengaktifan dia atau VA dia kan. Okey, kita terus boleh guna kan. Kita boleh check warna-warna lain dengan menggunakan LED oranye, hijau dan biru. Kita guna pula kan. Jadi kita guna buat eksperimen yang sama juga, tapi kita tukar LED je kan. Data kita ambil macam ni juga dan kita dapati nilai-nilai dia macam ni. Untuk LED merah macam ni bacaan dia. LED biru ni bacaan dia kan. LED hijau ini bacaan dia. LED oranye ini bacaan dia. Kita dapat dia. Dan kita buat tiap-tiap LED ni dengan satu graf macam gambar ni aku tengok sini kan. Okey, ulang dengan LED oranye, hijau dan biru. Kita buat graf ni. Untuk merah tadi, tengok kan. Ini LED merah kita buat tadi. Oranye kita buat satu eksperimen, satu graf. LED biru kita buat. Semua ini kita akan buatkan dalam satu graf. Contohnya kita akan tengok ni. Adakah hasil macam ni. LED merah letakkan dalam satu graf. Semua ni masuk dalam satu graf. Dan kita dapati graf dia dalam bentuk macam ni. Banyaklah garisan. Jadi tiap warna LED dengan warnanya mempunyai voltan pengaktifan yang berbeza. Warna merah 1.65 kan. Kita boleh tengok sini lah warna-warna ni kan. Okey, boleh faham dah saya ni? Boleh tak? Voltan pengaktifan kan. Okey, boleh kan. Okey, lepas tu apa kita buat? Kita buat pula satu lagi tentang sebab warna dia berbeza. Kita tahu warna berbeza mesti panjang gelombang yang berbeza. Jadi warna merah, oranye, ni panjang gelombang dia. Lambda nanometer. Ni 623, kita kira macam ni. 623, ni adalah panjang gelombang. Ini nilai-nilai yang tetap. Merah mesti ini nilai dia. Oranye nilai dia macam ni. Ni nilai-nilai frekuensi yang ni. Kita dapati bahawa panjang gelombang merah paling tinggi. Itulah kita panggil mode view. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo. Merah panjang gelombang yang besar. Dan voltan pengaktifan tadi kita catatkan dalam jadual ni. Kita catat kan. Merah tadi apa? 1.65. Oranye, hijau. Kita catatkan di sini. Okay, kan? Dan kita buat satu lagi untuk nilai lambda kan. Lambda ni kita jadikan 1/lambda. Inverse. Nilai yang inverse. Kenapa tujuan dia? Supaya kita nak kaitkan dengan formula yang kita akan gunakan nanti. Itu tujuan dia kan. Jadi kita gunakan 1/lambda. Jadi kita dapat 1/623 darab 10 kuasa negatif 9. Kenapa negatif 9? Nano. Nano 9. 9 kan. Nano 9. Jadi 10 kuasa di 9. Dia dapat 1 poin ni. Dia dapat kan. Nilai ni. Begitu juga dengan oranye. Kita cuba juga. Dapat 1.7 darab 10 kuasa 6. Ini penting ni kan. Dan 1.923 dalam 10. Okey. Apa kesimpulan dapat sini? Apabila panjang gelombang bertambah, 1/lambda akan berapa? Bertambah berkurang? Bertambah. Betul tak? Apabila panjang gelombang, ini silap. Apabila voltan pengaktifan bertambah, ini silap sebut kan. Dan 1/lambda akan bertambah juga. Dapati kan. Jadi kita buat graf daripada ni kan. Jadi pada nilai ni kita buat graf. Graf apa kita nak buat? Kita ambil data tu, kita kumpul di sini. Ni data yang kita kumpulkan. Jadi kita buat graf VA melawan 1/lambda. VA iaitu yang kita dapat tadi tu. Jadi VA kita masukkan nilai VA 1.6, 1.8 nilai dia. Seeloknya kita start dengan kosong-kosong lah. Jadi kita tengok berapa kotak yang ada di sini. Jadi kamu bahagikan dan kita dapat 2 kotak iaitu nanti kita buat lah.
Yang paksi S pula 1 per lambda. 1 per lambda. Iaitu darab 10 kuasa 6. Maksudnya dia akan darab dengan nilai ni lah. Kita tengok tadi kan. Sebab ada jawapan tadi kan. Kamu tengok kan. Untuk 1 per lambda. Ada 10 kuasa negatif 6. Jadi kita masukkan nilai dia. Nilai yang sebenar dia itu kosong. Kita start dengan kosong. Bagus. 0.2. Sebab nilai tertinggi dah 2.2. Paling rendah 1.6. Jadi kita masukkan nilai ni 0.4. Tengok cikgu bagi laju sikit lah untuk menampak situ. 1.6, 1.8, 2.2, 2.4. Dapat nilai ni. Okey, ini untuk paksi X daripada nilai ni. Okey. Nilai Y adalah paksi voltan pengaktifan. Ini voltan pengaktifan. Jadi voltan pengaktifan ni kita tengok nilai paling rendah apa? 1.65, paling tinggi 2.75. Okey, kita masih start dengan 0. Okey, jadi kita dapati dia punya 2 cm ni untuk 0.4, 0.8, 0. Naik kita teruskan 2.4, 2.8 okey. Okey, kita silap Okey, dapat Jadi dapat dia 2.8 Kita berhenti sampai 2.8, kita stop. Kenapa stop? Sebab maksimum dia 2.75. Okey. Sekarang kita mula memplot. Iaitu koordinat pertama apa? Koordinat pertama ialah 1.6 dengan 1.65. Jadi 1.6 di sini, nampak ni, di sini, di bawah ni. 1.65, tengok sini. 1.65. Jadi, ni dah. 1.6, 1.65. Kita dapat pertama. Okey, yang kedua kita buat 1.7, 1.8. 1.7, 1.85. 1.85 ke bawah sikit ni 1.85 kat sini. Okey Yang ketiga kita buat warna hijau pula 1.9 dengan 1.9 dengan ni 1.9 di sini dengan 2. 2 Okey, ada kena bawah sikit lah, kita silap apa plot Okey, 2.2 dengan 2.7. Okey, jadi kita dapat graf ni. Dan graf ni kita buat dalam bentuk garis lurus ataupun straight line. Kita menganggap bahawa nilai yang di luar daripada kiraan kita tu adalah dianggap sebagai mungkin ada ralat. Ralat. Jadi kita buat garis lurus. Macam ni. Dalam fizik dia tak boleh ikut garisan tu Kita buat garis lurus. Okey, bila kita buat garis lurus, kita dapati di bahagian atas hanya ada satu tak sentuh. Diagram bawah ada 2. Ini masih dianggap sebagai keadaan graf yang balance ataupun seimbang Graf yang seimbang. Okey, lepas tu kita kira dia punya kecerunan. Kita tengok mana koordinat senang dibaca. Okey, kita dapat ni senang baca ni ni senang baca. Yang mana sentuh garisan senang. Ni pun senang baca. Jadi kita buat segitiga untuk mencari kecerunan. Tu dah. Jadi kita dapat dah. Okey, berapa koordinat sini? Koordinat sini ialah, tengok sini, 2.6 dengan okey, tengok 2.6 dengan 3.0. Sini 3.0 2.6 dengan 3.0. Ni 2.6. Dia terlebih sikit lah di sini 2.6 dengan 3.0. Okey, cikgu tanya kamu lah kat sini, siapa boleh jawab? Berapa koordinat kat sini? Dapat cuba. Soalan mudah je ni. Berapa koordinat di sini? Dapat jawab. Okey, tak berani lah. 1.4. 1 point? Tak ada yang X. X 1.2 dengan 1.4. Betul lah kamu kena sebut dua-dua Mungkin cikgu tak dengar kot. 1.2, 1.4. 1.2 daripada bawah. Ini 1.4. Betul. Okey Okey, daripada ni kita boleh guna ni sebagai formula lah. Kecerunan itu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kita ganti ke dalam persamaan ni. Iaitu 3 tolak dengan 1.4 yang bawah ni. Yang belakang tolak dengan belakang per 2.6 darab 1.2. Jangan lupa ada darab dengan 10 kuasa 6. Kenapa? Sebab dalam graf ni ada 10 kuasa 6. Jangan lupa ganti Okey, kenapa unit ni tak pakai volt? Kita pakai ni. Tak kisah kalau pakai volt pun boleh, nak pakai yang ni pun boleh. Sebab ini dah unit SI.
Kenapa dia pakai ni? Sebab dia pakai formula E sama dengan QV. E sama dengan QV, jadi V sama dengan E per Q. E per Q, jadi E adalah energy joule per Q. Q adalah charge, kolom negatif 1. Lepas tu dia guna formula unit ni. Kalau pakai word pun tak ada masalah kan. Jadi kita gantikan selagi kamu guna unit SI. Okey. Jadi bila gantikan, tekan kalkulator untuk ni, kamu dapat 1.1428 darab 10 kuasa negatif 16 joule. Sebab meter negatif 1 naik ke atas, jadi meter kuasa 1. Jadi M saja. Yang ni samalah yang atas ni. Ini kita dapat formula apa? Kecerunan yang baru lah. Okey kan? Okey, boleh kan? Okey, jom teruskan kan? Untuk dia kecerunan. Okey. Bila kita buat graf tadi, graf dia seakan-akan macam ni kan? Kita dapati macam ni. Okey, kita tengok sini kan? Kecerunan yang kita dapat tu, ni. Atau 1.1428 ataupun kita buat watt meter pun boleh. Ataupun joule kolom negatif 1 meter pun boleh. Tak kisah kan? Jadi kita tengok sini. Kita guna persamaan garis lurus. Yang kamu tahu Y sama dengan MX tambah C. Dan kita menganggap bahawa garisan ini menyentuh kosong-kosong. Kan? Menyentuhi kosong-kosong. Jadi Y adalah paksi VA. M adalah kecerunan yang kita dapat ni. Kan? X ialah 1 per lambda. Jadi kita ganti sini. V sama dengan M 1 per lambda. M adalah kecerunan. Boleh kan? Okey, kita tengok yang berikutnya. Tenaga elektron, kita tahu EV. Tenaga elektron, EV, sama juga. Tenaga elektron kita tahu di formula, nak gabungkan dua formula, adalah tenaga foton. Kenapa kita kaitkan dengan ni? Sebab elektron itu akan menghasilkan, atau tenaga foton akan menukarkan menjadi tenaga elektron. Elektron yang bergerak. Kan? Itu dia kata, tenaga elektron adalah sama dengan tenaga foton. Kita kata. Tenaga elektron sama dengan tenaga foton. Jadi kita tengok sini, EV yang di sini ni sama dengan AC per lambda. Okey. Sebab kita tengok sini, persamaan di bawah ni V adalah sebagai tajuk rumus. Jadi kamu jadikan V sebagai tajuk rumus. Jadi V sama dengan E dibawa ke sini. Jadi AC per EV. Okey kan? Dan bila kamu dapati persamaan ini, cuba bandingkan persamaan ini dengan persamaan yang kamu dapat daripada garis lurus ni. Kamu boleh simpulkan bahawa M tu adalah, apa dia? Tengok ni. V sama dengan AC per E kurungan sama dengan 1 per lambda. 1 per lambda ialah 1 per lambda adalah sama dengan ni. V dah sama. Jadi M tu sama dengan apa? Siapa boleh jawab? M tu sama dengan apa? Bila kita bandingkan persamaan ni. M sama dengan apa? HC per E. Ya, bagus. Dulu Fatihah. AC per E. Jadi kita buat kesimpulan bahawa M tu adalah kecerunan, kita tahu. Dan kecerunan adalah AC per E. AC. C adalah laju cahaya. E adalah charge yang dihasilkan oleh satu elektron. Okey, kita tengok. Cuba kita gantikan nilai ni kan. Okey, kecerunan yang tahu tadi M sama dengan AC per E, di mana kita jadikan H ni adalah pemalar Planck. H adalah pemalar Planck kan. H jadikan sebagai tajuk rumus ME per C. Jadi semua nilai-nilai ni kita dah ada sebenarnya. Ni kecerunan M. E adalah charge untuk satu elektron. Tengok sini kan. Charge satu elektron 1.6 darab. Jangan takut kan, ni adalah muka surat depan dia formula kan. Ataupun nilai tu bagi dalam soalan. C adalah laju cahaya, diberi dalam unit SI. Jadi kamu boleh gantikan. Ada kecerunan kita dapat tadi. Kecerunan berapa? Ni 1.143. Jadi kamu gantikan nilai ni. Ini dengan ni dengan ni. Jadi kamu gantikan semua, barulah kamu dapat nilai pemalar Planck. H sama dengan 6.1 darab 10 kuasa negatif 34 joule second. Kenapa cikgu buat tadi tak tekan V? Sebab cikgu nak tengok nilai joule per second tu kan. Cuba tengok. M ni kita batalkan. Okey. Okey, tengok sini kan. Kamu tengok S ni akan naik. Kan? Dapat kan? Kita dapat nilai joule second. Joule second. Kolom dengan kolom ni kita batalkan. C dengan C batalkan. Tinggal J dengan S. Sebab tu jadi JS. Tapi nilai semula H adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule second. Itu nilai.
Maksudnya nilainya hampir dengan nilai yang pemalas pelang atau pelang bagi tu. Jadi dalam eksperimen dapat buktikan bagaimana peruntukan pemalas pelang eksperimen yang kita peroleh. Okey kan? Okey, ada apa soalan tanya? Ada soalan ke? Ada tak? Tadi cikgu. Okey, kalau tak ada, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan tajuk ni kan. Okey kan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Salam, yo. Terima kasih, Go.